Salam sejahtera, nama saya Ngam Pimpin. Saya telah memperoleh tajuk bincangkan kesan pembentukan ASEAN terhadap kestabilan politik, ekonomi dan budaya di negara Brunei Darussalam. Sekarang ini saya akan memulakan pembentangan saya. Pengenalan. ASEAN ditumpulkan hasil daripada kesepakatan 5 negara yang mengadakan pertemuan di Bangkok, Thailand dan menandatangani satu dokumen yang kini dikenali sebagai Deklarasi ASEAN pada 8 Ogos 1967. Pada awalnya, ASEAN disertai oleh 5 buah negara sahaja, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Kemudian, ASEAN disertai oleh Brunei pada 7 Januari 1984. Kini, negara anggota ASEAN mempunyai 10 buah negara. Tujuan pertubuhan ASEAN adalah untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan budaya di rantau ini, dan untuk menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau melalui penghormatan bagi keadilan dan peraturan undang-undang dalam negara di rantau ini, dan mematuhi prinsip-prinsip Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Pembentukan ASEAN telah membawa banyak kesan kepada anggota negara ASEAN, termasuk juga negara Brunei dari segi kestabilan politik, ekonomi dan budaya. Hal ini demikian kerana Brunei yang merupakan anggota di ASEAN bukan sahaja menikmati keuntungan ekonomi dari segi perdagangan, tetapi juga dari segi politik dan jaminan keselamatan, terutamanya berkaitan dengan survival hidupnya sebagai sebuah negara yang kecil. Dalam pembentangan ini, saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut kesan pembentukan ASEAN terhadap kestabilan politik, ekonomi dan sosial di negara Brunei. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan sebuah negara kecil yang terletak di barat laut Pulau Kalimantan. Wilayah Brunei Darussalam hanya seluas 5,765 km persegi dan ia merupakan negara kedua kecil di Asia Tenggara. Namun, Brunei Darussalam merupakan sebuah negara yang kaya. Menurut versi majalah Forbes, Brunei Darussalam merupakan negara kelima terkaya di dunia pada tahun 2012 dengan pendapatan per kapita rata-rata $48.33. Ekonomi Brunei bergantung pada industri minyak dan gas asli. Hal ini demikian kerana Brunei banyak mengekspor minyak dan gas asli ke luar negara. Jumlah penduduk Brunei Darussalam adalah sedikit jika dibandingkan dengan negara lain. Intinya, jumlah penduduk di Brunei adalah sebanyak 470,000 orang pada tahun 2015. Brunei Darussalam juga merupakan salah satu kerajaan yang pernah dijajah oleh British dan diberi kemerdekaan pada 1 Januari 1984. Namun, konstitusi negara sudah ada pada tahun 1959. Sekarang, saya akan membentangkan kesan pembentukan ASEAN terhadap kestabilan politik di negara Brunei. Umum mengetahui bahawa tujuan awal penubuhan ASEAN dari aspek politik adalah untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kestabilan serta memperkukuhkan nilai yang berteraskan keamanan di rantau Asia Tenggara. Setelah Brunei Darussalam mencapai kemerdekaan pada tahun 1984 dan menjadi sebuah negara yang merdeka, Brunei mempunyai dua alternatif untuk melindunginya daripada ancaman luaran. Alternatif pertama adalah Brunei secara semula jadi mendapat jaminan daripada antarabangsa dan alternatif kedua adalah memasuki ASEAN. Oleh itu, penyertaan Brunei dalam ASEAN telah membawa kestabilan kepada Brunei kerana Brunei dapat memperoleh bantuan ketenteraan daripada negara ASEAN jika Brunei dicerobohi oleh ancaman luar. Hal ini demikian kerana anggota ASEAN menandatangani Treaty of Amity and Cooperation atau perjanjian persahabatan dan kerjasama yang menekankan perdamaian, persahabatan dan kerjasama antara anggota ASEAN. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kestabilan politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dengan erti kata lain, ASEAN memberi jaminan keselamatan kepada Brunei seperti Singapura yang merupakan negara kecil di rantau Asia Tenggara. Seterusnya, ASEAN juga menumbuhkan Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZONFAN) untuk memastikan kestabilan politik dan keamanan wilayah di rantau Asia Tenggara. Penubuhan ZONFAN melalui pembentukan ASEAN telah menjamin survival politik Brunei kerana Brunei dapat mengelakkan sebarang jenis penjajahan oleh kuasa asing.
Perkara ini pernah disuarakan oleh Sultan Hasanah Bolkiah dalam kita ucapan baginda di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu sepenat keanggotaan Brunei ke dalam ASEAN pada 21 September 1984. Contohnya, melalui konsep Zhongfang, negara ASEAN berjaya menghalang merebaknya ideologi komunis dan teori domino melalui pendekatan yang perlahan dan berwaspada. Jadi, Brunei dapat mengelakkan dari ancaman komunis. Di samping itu, perjanjian Zhong bebas senjata nuklir adalah lanjutan dari konsep Zhongfang dan dibentuk di Singapura pada 16 Desember 1987. Perjanjian Zhong bebas senjata nuklir disahkan di Bangkok, Thailand pada tahun 1995 untuk mewujudkan wilayah yang aman dan damai di Asia Tenggara. 5 negara yang mempunyai senjata nuklir yaitu Rusia, Amerika Syarikat, China, Prancis, dan United Kingdom, serta 2 buah negara baru yaitu India dan Pakistan bersetuju dengan perjanjian Zhong bebas senjata nuklir yang menyatakan bahawa Asia Tenggara bebas dari sebarang ancaman senjata nuklir atau kemusnahan. Dengan penguatkuasaan perjanjian Zhong bebas senjata nuklir pada 27 Mac 1997, negara Asia Tenggara, termasuklah Brunei, selamat daripada kemusnahan akibat senjata nuklir. Hal ini dapat mengekalkan Brunei sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat kerana bebas dari pemusnahan kuasa asing. ASEAN juga mengumpulkan Forum Selatan ASEAN pada 25 Julai 1994 di Bangkok, Thailand. Forum Selatan ASEAN adalah forum perundingan sesama negara-negara di Asia Tenggara dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Forum Selatan ASEAN juga merupakan forum utama bagi soal keselamatan di Asia yang menghimpunkan 27 buah negara yang mempunyai pertarian dalam menjaga keselamatan di rantau Asia Pasifik. Oleh itu, tujuan penubuhan Forum Selatan ASEAN adalah untuk menjaga kestabilan dan keharmonian negara anggota ASEAN bagi mengukuhkan talian kerjasama dalam kalangan negara anggota ASEAN. Contohnya, konflik yang melibatkan tuntutan bertindak kepulauan seperti antara China dengan beberapa negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Indonesia, Brunei, dan Malaysia diselesaikan melalui Forum Selatan ASEAN. Selanjutnya, Brunei pernah berlaku konflik perbatasan laut dengan Malaysia, terutamanya masalah sempatan laut yang menghasilkan minyak dan gas asli. Contohnya, wilayah di kawasan Sarawak dan Limbang, berdasarkan Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Keputusan Dewan Internasional 1958. Wilayah Zon Ekonomi Eksklusif melingkupi seluruh perairan selatan Brunei. Oleh itu, pada tahun 1979, iaitu setelah pembentukan ASEAN, Malaysia keluar dari Zon Ekonomi Eksklusif Brunei. Di samping itu, selepas penarikan Brunei dari menyertai Malaysia, hubungan antara kedua-dua negara menjadi tegang. Sultan Brunei juga telah dituduh sebagai anti-Malaysia dan menyokong Indonesia. Tuduhan ini dilaporkan dalam akhbar antara Indonesia. Dengan pembentukan ASEAN dan keanggotaan Brunei dalam ASEAN, telah memulaikan hubungan dua halal Brunei dengan negara-negara di rantau Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia. Dalam isu lain pula, Brunei telah menandatangani memorandum persefahaman untuk menyelesaikan isu tenaga rentang jambatan antara Brunei dan Malaysia. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa Brunei dapat menyelesaikan konflik dengan negara anggota ASEAN secara aman setelah menyertai ASEAN dan juga dapat bekerja sama dengan negara anggota ASEAN setelah menyertainya. Seterusnya, kesan pembentukan ASEAN terhadap ekonomi di negara Brunei. Ekonomi Brunei bertumpu kepada industri minyak dan gas asli yang menyumbang sebanyak 90% daripada keseluruhan ekspor Brunei, sehingga ia menjadi negara pengeluar minyak yang ketiga terbesar di Asia Tenggara dan ketiga terbesar pengeluar gas asli cair dalam kalangan negara ASEAN. Pembentukan ASEAN yang menumpukan Zon Perdagangan Bebas (AFTA) telah membawa banyak manfaat kepada Brunei, terutamanya dalam hal memperoleh barangan yang tidak diperlukan oleh Brunei. Sasaran utama penubuhan Zon Perdagangan Bebas (AFTA) adalah untuk menurunkan duty import bagi barangan yang diperdagangkan di rantau ASEAN ke paras kosong hingga 5% dan sekaligus menghapuskan semua bentuk halangan tukang tarif dalam tempoh 15 tahun. Oleh itu, Brunei yang merupakan negara pengimpor barangan keperluan dari anggota negara ASEAN dapat memperoleh barangan keperluan dari negara ASEAN selain dapat mengurangkan tarif kepadanya. Selain itu, Zon Perdagangan Bebas (AFTA) juga menyediakan pasaran yang luas kepada Brunei,
untuk mengekspor minyak dalam pasaran ASEAN. Hal ini karena ASEAN mempunyai penduduk kira-kira 500 juta orang dengan keluasan 4,5 juta kilometer persegi dan jumlah keluaran domestik kira-kira $737 bilion berdasarkan National Report. Ekspor dari Brunei Darussalam ke negara ASEAN meningkat sebanyak 41,54% antara tahun 2005 dan 2008, manakala impor dari negara ASEAN ke Brunei adalah meningkat sebanyak 37,9%. Di samping itu, dengan mengetahui ASEAN, Brunei dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh di Brunei. Hal ini demikian karena kekurangan buruh dalam negara Brunei boleh ditampung oleh negara lain yang menganggotai ASEAN. Contohnya, pekerja Indonesia yang dihantar ke Brunei pada umumnya adalah tenaga buruh tidak mahir dan bekerja di ladang kelapa sawit di Brunei. Berdasarkan Pajak Majikan 2016, jumlah tertinggi pekerja asing di Brunei adalah dalam sektor pembinaan, perkilangan, pertanian, perhutanan dan perikanan, penginapan, perkhidmatan, pengangkutan, penghantaran, perdagangan boros dan licin. Seterusnya, negara ASEAN juga mengumpulkan industrial cooperation untuk mempromosikan aktiviti perindustrian bersama negara anggota ASEAN termasuklah Brunei. Contohnya, Brunei Darussalam terlibat dalam ASEAN Industry Project yang bertujuan mengembangkan industri dalam skala besar, misalnya industri pupuk dan pengolahan tembaga. Di samping itu, ASEAN juga menawarkan platform kepada Brunei untuk berinteraksi dengan dunia luar. ASEAN mempunyai hubungan dua hala dengan China sejak 1970-an. Hal ini demikian karena negara China merupakan negara yang menawarkan modal dan teknologi tenaga besar kepada negara ASEAN. Melalui ASEAN, Brunei juga menjalin hubungan kerjasama dengan China dan menjadikan China sebagai salah satu pasaran yang agak besar untuk mengeksporkan minyak mentah. Contohnya, sejak tahun 2000, China telah menjadi pengimpor minyak mentah ke-8 terbesar di Brunei, dan pada tahun 2011, impor minyak mentah negara China dari Brunei adalah sebanyak 612.000 ton. Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina ASEAN Growth Area Barisan Nasional BRNP EAGA dibentuk hasil daripada kesedaran terhadap pentingnya orientasi pasaran dan prinsip partai penting. Dengan memainkan peranan penting dalam Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina ASEAN Growth Area Barisan Nasional BRNP EAGA Brunei telah mengubahkan pasaran yang hanya berjumlah sekitar 400.000 orang menjadi 60 juta pengguna. Hal ini dapat mengatasi masalah pasaran domestik yang kecil dan mencapai ekonomi berskala besar serta kekhususan dalam pengeluaran. Antaranya, kerjasama ekonomi yang berjalan dalam segi tiga pertumbuhan ini adalah perkebunan kelapa sawit di Kalimantan dan pengolahan minyak sawit di Bangka. Seterusnya, ASEAN ECC, Persatuan Ekonomi Eropah, dibentukkan untuk memberi bantuan bagi pembangunan pertanian dan promosi perdagangan. Pada tahun 1980 hingga 1985, EEC, Persatuan Ekonomi Eropah, telah menyumbang sebanyak $200 juta bagi rancangan ekonomi selama 5 tahun. Oleh itu, Brunei dapat memperoleh manfaat kerana Brunei merupakan anggota daripada negara ASEAN. Justru, Majlis Petroleum ASEAN atau ASEAN Council of Petroleum (ESCO) dibentukkan pada tahun 1975. Brunei merupakan salah satu anggota Majlis Petroleum ASEAN (ESCO). Anggota lain ESCO adalah Petronas Malaysia, Pertamina Indonesia, PNOC Filipina, SPC Singapura dan Petro Vietnam. Melalui pengetaan ESCO ini, sumber dan petroleum dapat ditingkatkan melalui latihan, pertukaran maklumat, perusahaan dan penyelidikan. Hal ini menunjukkan bahawa pelibatan Brunei dalam Majlis Petroleum ASEAN (ESCO) membawa kebaikan kepada Brunei dari aspek pengeluaran petroleum. Walau bagaimanapun, pembentukan ASEAN juga memberi kesan negatif terhadap Brunei dari segi ekonomi. Pada tahun 1997, krisis kewangan telah menyebabkan penurunan ekonomi negara-negara ASEAN. Namun begitu, kesan krisis kewangan 1997 terhadap Brunei tidaklah sangat buruk jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Pada tahun 1998, Brunei menghadapi masalah kejatuhan penjualan minyak. Hal ini menyebabkan syarikat minyak dan gas asli tempatan menghadapi masalah bengkak
serta mengakibatkan pengurangan KTNK sebanyak 4%. Hal ini demikian kerana negara anggota ASEAN tidak banyak mengimport minyak dari Brunei akibat krisis kewangan tersebut. Selain itu, negara ASEAN seperti Brunei, Myanmar, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia merupakan negara pengeluar minyak mentah bangkit asli di Asia Tenggara. Oleh itu, terdapat persaingan negara Brunei sesama negara ASEAN untuk mendapatkan pasaran di Asia Tenggara. Sumber yang homogen ini menyebabkan negara ASEAN bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan pasaran dan akhirnya terpaksa menurunkan harga. ASEAN juga memberi kesan pada negara Brunei dari aspek budaya. Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia (MABBIN) dibubuhkan pada 4 November 1985 untuk menggantikan Majlis Bahasa Indonesia Malaysia (MBIN) yang dibubuhkan pada 29 Disember 1972, juga mendatangkan banyak faedah kepada Brunei. Tujuan penubuhan Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia (MABBIN) adalah untuk mengembangkan bahasa Melayu, meningkatkan peranan bahasa Melayu sebagai lingkup bangsa, dan meningkatkan semangat perpaduan antara negara anggota. Kerjasama ini juga telah menghasilkan pengerekaman pedoman ejaan, pengerekaman pedoman pembentukan istilah, dan pengerekaman istilah-istilah ilmu tinggi peringkat profesional. Dan itu sahaja, para penumpang di Brunei juga dapat mengembangkan potensi mereka dalam mempelajari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia melalui penubuhan Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia (MABBIN). Di samping itu, Tabung Kebudayaan ASEAN ditubuhkan pada tahun 1978 untuk memelihara warisan budaya ASEAN dan memupuk interaksi budaya serta menanam kesetaraan budaya dalam kalangan masyarakat bagi negara ASEAN juga membawa faedah kepada Brunei. Tabung Kebudayaan ASEAN yang ditubuhkan telah membantu menggerakkan hubungan antara negara ASEAN melalui aktiviti kebudayaan seperti Pesta Filem ASEAN. Kerajaan Jepun telah melabur sebanyak $20 juta di Singapura dan sebanyak $2 juta telah disumbangkan kepada tabung ini. Dari segi pendidikan, SEANEO atau Penubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara yang ditubuhkan pada November 1965 di Bangkok, Thailand, juga mendatangkan faedah kepada Brunei. SEANEO atau Penubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara ditubuhkan untuk menggalakkan kerjasama dalam bidang pendidikan sains dan budaya. Penubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara SEANEO telah menubuhkan sebanyak 20 buah pusat serantau di seluruh Asia Tenggara, termasuklah pusat serantau SEANEO untuk pendidikan vokasional dan teknikal di Brunei Darussalam. Sejak tahun 1990, Brunei telah menjadi asas untuk pusat serantau SEANEO, yaitu Penubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara bagi pendidikan vokasional dan teknikal, dan sehingga kini telah menunjukkan potensi untuk menjadi pusat kecemerlangan dengan transformasi pendidikan teknikal menjadi Institusi Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE). Seterusnya, ASEAN telah memperkenalkan program mobiliti pelajar antarabangsa ASEAN (AIMS) pada tahun 2014. Lebih daripada 700 pelajar dari 60 buah universiti ASEAN mengambil bahagian dalam program pertukaran ini, termasuk 11 buah universiti dari Jepun. Sejak Brunei menjadi ahli dalam program mobiliti pelajar antarabangsa ASEAN (AIMS) pada tahun 2012, Universiti Brunei Darussalam telah menghantar 2 orang pelajar ke Universiti Teknologi Malaysia (UTM) di bawah program ini. Sebagai balasannya, Universiti Brunei Darussalam telah menerima 5 orang pelajar dari Universiti Western Jepun dan 2 orang pelajar dari Universiti Utara Malaysia (UUM). Di Universiti Brunei Darussalam, pelajar dari program mobiliti pelajar antarabangsa ASEAN (AIMS) boleh mengikuti kursus dalam bahasa dan budaya serta perniagaan antarabangsa. Melalui program ini, pertukaran maklumat boleh berlaku melalui mobiliti pelajar. Program mobiliti pelajar antarabangsa ASEAN (AIMS) adalah strategi utama yang membawa kepada perkembangan persekitaran pendidikan tinggi ASEAN yang harmoni dan seterusnya untuk mencapai ruang terbuka bagi pendidikan tinggi. Jelaslah bahawa Brunei yang merupakan anggota program mobiliti pelajar antarabangsa ASEAN (AIMS) dapat menerima manfaat daripadanya dan seterusnya dapat membawa pembangunan masyarakat Brunei seperti yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan yang berbahagian Perhim Orang Kaya Seri Penang Datuk Seri Serdin Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong. Kita bercita-cita untuk mewujudkan sebuah negara yang mempunyai rakyat yang pengetahuan, berkemahiran tinggi dan berpendidikan serta mempunyai gaya kehidupan yang berkualiti tinggi dan ekonomi yang mampang.
Di samping itu, perjanjian ASEAN yang mengenai pencemaran terhubung berlintas tempatan merupakan sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2002 oleh semua negara ASEAN untuk menangani masalah terhubung berlintasi tempatan ekoran dari kebakaran hutan serta tanah kampung. Fenomena terhubung di negara rantau Asia Tenggara seperti di Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan sebagainya dipuncak daripada pembakaran hutan dalam kawasan tanah kampung di Sumatera dan Kalimantan. Melalui perjanjian ini, anggota negara dari semasa ke semasa telah membangunkan teknologi dan kaedah informasi terkini untuk mengesan dan menangani isu terhubung, bukan sahaja di peringkat tempatan, malah ia bermanfaat untuk dikongsi dengan negara-negara yang bersempatan. Hal ini dapat mengurangkan kesan yang dibawa oleh terhubung dari segi kesehatan dan juga ekonomi negara di rantau Asia Tenggara, seperti di Brunei Darussalam. Walau bagaimanapun, pembentukan ASEAN juga membawa kesan negatif terhadap budaya di negara Brunei. Umum mengetahui bahawa pembentukan ASEAN dapat membantu Brunei untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh. Namun begitu, kemasukan buruh dari negara ASEAN telah menyebabkan Brunei menghadapi konflik agama dan budaya. Hal ini demikian kerana beberapa buruh dari negara ASEAN telah berkahwin dengan masyarakat tempatan Brunei dan hal ini telah menyebabkan percangkahan agama dan budaya berlaku. Contohnya, buruh dari negara ASEAN yang berkahwin dengan Muslim Brunei perlu meninggalkan agama kepada agama Islam sebagai satu kemestian dan disinilah muncul konflik budaya dan agama. Menurut Ejarat, orang Brunei sering berkahwin dengan orang Filipina, Indonesia, Singapura, dan negara jirannya Malaysia. Kesimpulan, secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa pembentukan ASEAN pada tahun 1967 telah memberi banyak kesan kepada Brunei Darussalam dari aspek kestabilan politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini selaras dengan objektif penubuhan ASEAN, iaitu untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perlindungan keamanan dan kestabilan selantau bagi negara anggota ASEAN. Itu semua daripada saya. Sekian, terima kasih.